إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat teruskan kuliah tafsir dan hadis untuk siri yang ke-21 dengan banyaklah kekangan masing-masing, kan ada yang kurang sihat dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah kita dapat teruskan juga. Kita tengok dulu pelajaran yang lepas sebab kita kuliah bulanan. Jadi jarak tu jauh. Pelajaran lepas adalah pelajaran tafsir surah Quraisy, tadabbur surah Quraisy. Beberapa pengajaran Quraisy Ustazah kita ulangkan balik. Hendaklah kita syukuri nikmat, keamanan dan perlindungan yang disediakan kepada kita. Saya hendaklah menyembah Allah dengan menghina diri saya sebagai hamba kepada Allah dengan penuh rasa cinta dan agungkan Allah. Allah lah yang hilangkan lapar saya, Allah lah yang hilangkan ketakutan saya. Keamanan dan perlindungan adalah menjadi sebab kepada kita mendapat rezeki yang baik. Allah perkenalkan dirinya kepada kita dalam surah Quraisy yang kita pelajari bulan lepas sebagai Rabb Ka'bah. Rabb Ka'bah. Surah ini beri keyakinan kepada saya bahawa hanya Allah yang melindungi saya. Dan akhirnya surah Quraisy menggambarkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha belas kasihan kepada semua makhluk. Ini sekadar flashback sambil tunggu kalau ada sahabat lagi kita nak masuk. Ada lagi sahabat kita yang nak masuk. Okay, kemudian pelajaran lepas berkenaan dengan bab taubat. Okay, hari ini kita gilakan dengan hadis. Pelajaran lepas berkenaan dengan hadis. Pelajaran terakhir berkenaan dengan kita dah masuk dalam bab taubat. Bab taubat, mukadimah bab taubat, dan kita dah baca 2 hadis secara ringkas. Apa yang kita nak ulangkan hari ini sebelum masuk hadis yang ketiga, bab taubah. Siapa-siapa yang ada buku kita boleh buka. Kalau buku kita ni bab taubah, mukadimah dia muka surat 17, hadis pertama, kedua dan ketiga. Pertama muka surat 17, kedua muka surat 18, hadis ketiga muka surat 18. Sebelum kita masuk ke hadis yang ketiga, kerana jarak jauh ni, elok kita mulakan semula. Antara perkara penting yang perlu kita ingat ialah berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita supaya bertaubat. Taubat ni adalah perintah Allah. Taubat adalah perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Kemudian apa yang kita perlu ingat ialah makna taubat. Taubat ialah kembali mentaati Allah selepas melakukan dosa. Sama ada dosa tu dosa mensyirikkan Allah ataupun dosa melakukan dosa besar ataupun melakukan dosa kecil. Taubat ni secara asasnya kita bertaubat kembali mentaati Allah selepas melakukan 3 jenis dosa. Dosa syirik, dosa besar dan dosa kecil. Tapi dalam hadis pertama dan kedua yang kita pelajari sebelum ni, dia berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW.
Hadis pertama dan hadis kedua. Cuba tengok hadis pertama sebagai ulang kaji. Hadis pertama muka surat 17. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar. Istighfar ni apa dia? Seeking forgiveness, minta maaf, minta ampun. Manakala wa atubu ilai, dan saya bertaubat kepadanya dalam sehari lebih daripada 70 kali. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang istighfar dan bertaubat kepada Allah pada setiap hari lebih daripada 70 kali. Kalau taubat tu, kalau kita tengok taubat ni, adakah Nabi SAW mensyirikkan Allah? Tentulah tidak. Adakah baginda melakukan dosa besar? Tentulah tidak. Dosa kecil pun sebab baginda adalah maksum. Cuma Nabi SAW, taubat bagi Nabi SAW ni adalah dalam bentuk barangkali ada kekurangan. Kekurangan dalam mentaati perintah Allah. Kekurangan bukan dalam bentuk dosa, tapi dalam bentuk kesilapan. Dalam bentuk kesilapan. Macam apa? Macam teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad dalam surah Abasa. Dalam surah Abasa contohnya. Jadi ini maksud Nabi SAW, dia bukan nak buat dosa macam kita, tapi taubat masuk dalam kategori juga, taubat juga. Sebab itu saya buat plus tu, melakukan ibadah dan ketaatan dalam kekurangan tidak sempurna. Bila kita melakukan ibadah dalam kekurangan, kurang sempurna, maka itu juga memerlukan taubat. Itu juga boleh bertaubat. Kita taubat maksudnya kembali mentaati Allah selepas melakukan kekurangan dalam ibadah, ataupun melakukan ibadah dalam keadaan tidak sempurna. Kalau ada soalan berkenaan dengan apa yang kita bincang, boleh kemukakan teruslah supaya kita tak jauh sangat kan. Okey. Kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran, cuba kita tengok ayat yang selalu kita baca. Kita nak fahamkan makna ni, kekurangan dalam ibadah ni. Cuba tengok muka surat 49. Terjemahan Al-Quran muka surat 49. Surah Al-Baqarah ayat 286. Ini ayat yang selalu kita baca. Jadi wirid harian juga kan? Antara wirid harian juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Cuba puan-puan tengok, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Antara baris di bawah, 3 ke bawah tu, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Wahai Tuhan kami, jangan kau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Ini 3 ni. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. 3 tu. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Jadi sebab kita selalu baca dan bukan saja dalam ayat ini, malah dalam banyak lagi doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita selalu sebut wa'fu anna waghfir lana warhamna. Al-af maghfirah dan juga rahmat. Jadi kita kena bezakan, nak kaitkan dengan bab taubat ni.
Yang maksud Ustazah di sini ialah wa'fu anna. Apa beza antara kalau tengok terjemahan tu wa'fu anna, dia terjemahkan sebagai berilah maaf kepada kami ataupun maafkanlah kami. Waghfir lana, ampunkanlah kami. Wa'fu anna, maafkanlah kami. Waghfir lana, ampunkanlah dosa kami. Apa beza maafkan dan ampunkan dosa?